Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Kunal Suryata Nisha binti Ong Jumahat, nombor matrik 060912. Saya daripada kelas Usuludin dengan Konseling Semester 2. Tajuk saya pada hari ini ialah iaitu Allah di atas langit tanpa bertempat daripada pengenalan, iaitu Al-Quran adalah sumber rujukan utama umat Islam dalam kehidupan seharian dan kandungannya memberikan petunjuk dan hidayah yang kekal dan terpelihara dari sebarang kecacatan dan perubahan. Al-Quran juga berperanan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeza antara yang hak dan yang batil. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran terdapat dua bentuk, iaitu ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Nas-nas sifat mutasyabihat merupakan salah satu isu akidah ketuhanan yang kian menjadi polemik dalam kalangan umat Islam semenjak kurun awal hijrah sehingga masa kini. Salaf juga dilabelkan sebagai golongan yang tidak melakukan takwilan terhadap nas-nas sifat mutasyabihat, manakala golongan khalaf pula dilabelkan sebagai golongan yang melakukan takwilan. Ini telah mengundang perselisihan pandangan yang tidak harmoni antara pengikut kedua-dua aliran pemikiran tersebut. Satu golongan bertindak mempertahankan metod takwil, manakala satu golongan lagi bertindak menghukum sesat dan syirik kepada pelaku takwil. Seterusnya, kita pergi kepada isi ceramah yang telah disampaikan dalam video tersebut. Yang pertama, ada sebahagian golongan yang memusuhi golongan Salafi sehingga mengatakan golongan Salafi ini mengeluarkan kenyataan bahawa Allah tu di langit. Apabila mengatakan bahawa Allah tu di langit, ini bermaksud Allah tu bertempat. Beliau menegaskan bahawa Salafi tidak mengatakan seperti itu, akan tetapi yang sebetulnya ialah Allah di langit tetapi tidak bertempat. Seterusnya, satu hujah yang telah dikeluarkan oleh golongan yang memusuhi golongan Salafi. Mereka mengatakan bahawa langit ini berbentuk bulat kerana bumi ini bulat atau spiral. Dan mereka bertanya di manakah langit kerana langit mereka berlainan dengan langit negara kita. Oleh itu, jika dikatakan bahawa Allah di langit, maka Allah di langit yang mana? Mereka menegaskan jangan berfikir menggunakan akal kerana arasy juga berada di atas langit. Oleh itu, jika arasy di atas langit, jadi di manakah terletaknya arasy? Selain itu, beliau juga menanyakan kepada penonton, di manakah Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj? Mengatakan perkara ini adalah luar dari batasan akal. Apabila menggunakan akal, maka akan membawa kepada masalah. Antara ulama Salafi yang mengatakan bahawa Allah di langit secara zahir ialah Ibnu Abdul Jar sehingga dikritik oleh Ibnu Jauzi, di mana beliau telah menyatakan bahawa Ibnu Abdul Al-Bar telah menetapkan Allah di langit secara hakikat yang ditulis di dalam kitab At-Tamhid. Beliau menegaskan bahawa jika ingin mengkafirkan golongan yang menyebut Allah di langit, bermaksud golongan itu telah mengkafirkan Ibnu Abdul Al-Bar. Akan tetapi, beliau tidak berani melakukan seperti itu kerana Ibnu Abdul Al-Bar ni dikenali sebagai Hafizul Maghrib. Pandangan beliau dikritik oleh Ibnu Jauzi kerana Ibnu Jauzi mengatakan pandangan itu boleh membawa kepada kekufuran. Namun itu adalah pandangan Ibnu Jauzi sendiri. Beliau menambahkan lagi bahawa kita sahaja yang menganggap pandangan itu tashbih, akan tetapi beliau, Ibnu Abdul Al-Bar, tidak menganggap seperti itu. Beliau hanya menyebut sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sebutkan. Beliau menasihati masyarakat supaya menjadi pengikut Asy'ari yang bagus. Beliau juga telah mengingatkan bahawa isu-isu ini perlulah diselesaikan bersama dan setiap pengikut aliran akidah ini perlu juga merujuk kitab-kitab yang dikeluarkan oleh aliran lain.
Dr. Razaimi mengingatkan bahawa cuma diri kita saja yang berhak untuk membuat keputusan ke atas diri kita. Jika ada sebahagian yang bertanya kepada kita mengenai apa-apa isu, berkatalah, ini pandangan saya, jika tidak mahu ikut, silalah ikut pandangan ulama yang lain. Okey, seterusnya ulasan ceramah daripada video tersebut, di mana hujah menolak pendapat penceramah, di mana penceramah ada menyebut bahawa Ar-Rasyid itu berada di atas langit dan peristiwa Nabi Muhammad SAW Isra' Mi'raj juga adalah di atas langit, di mana statement tersebut boleh mendatangkan kekeliruan terhadap pemahaman masyarakat awam yang kurang ilmu dan jahil mengenai perkara mutasyabihat. Masyarakat awam dapat memahami bahawa Allah itu berada di atas langit dengan makna Allah itu berjisim dan bertempat. Sedangkan perkara ini bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang beriman bahawa Allah itu tidak bertempat seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, di mana bermaksud tiada satu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar dan melihat pada surah Asy-Syura ayat 11. Ini membuktikan bahawa Allah SWT itu maha suci dari segala bentuk persamaan yang menyerupai makhluk dan Allah itu maha bijaksana lagi maha berkuasa. Seterusnya, metodologi dalam memahami nas-nas ceramah, wujud salah faham dalam memahami nas-nas mutasyabihat. Sini, golongan yang mendakwa diri mereka itu sebagai ahli sunnah wal jamaah, tapi apabila dianalisa pendapat mereka dalam masalah ayat-ayat Al-Quran dan nas-nas hadis yang bersifat kurang jelas, di mana ulama ahli sunnah wal jamaah telah mengambil dua pendekatan, iaitu pendekatan yang pertama secara tafwid, di mana menyerahkan makna nas mutasyabihat itu kepada Allah SWT tanpa memberikan maknanya sama. Pendekatan ini dalam masa yang sama menafikan persamaan Allah SWT dengan makhluk dari semua segi, iaitu sama ada anggota, tempat, sifat-sifat kekurangan yang juga dikenali sebagai takwil ijmali. Ulama salaf tidak mengambil makna yang zahir dari nas mutasyabihat kerana ada qarinah, iaitu suatu petunjuk yang melarang mereka daripada melakukan sedemikian. Pendekatan yang kedua ialah secara takwil, memalingkan sesuatu lafaz dari makna zahirnya ke makna yang sesuai dengan ayat itu kerana wujudnya qarinah yang memalingkannya. Makna dan maksud nas-nas mutasyabihat itu selaras dengan bahasa Arab yang diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW serta sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah yang Maha Suci dari menyerupai apa jua sifat-sifat makhluk. Di sini, para ulama ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat bahawa kedua-dua cara iaitu tafwid dan takwil adalah sah dan harus diikuti kerana kedua-duanya berpaksikan bahawa Allah SWT itu suci daripada segala persamaan dengan makhluk. Ulama salaf tidak menetapkan makna yang khusus kerana pada ketika itu golongan mujassimah belum wujud dan idea untuk mentakwilkan nas mutasyabihat dengan takwil yang batil belum tersebar luas. Namun, apabila golongan mujassimah menjadi semakin ramai, para ulama menukar pendekatan kepada cara takwil bagi mengelakkan orang awam daripada terjerumus dalam akidah tajassim. Di mana menurut Syekh Dr. Nuh Ahli Salman Al-Qudha dalam kitabnya Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syahri Jawhara Al-Tauhid, di mana beliau mengatakan bahawa ulama salaf dan khalaf daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah telah berpakat bahawa setiap nas yang memberi kesamaran dari segi zahirnya, iaitu ada penyerupaan di antara Allah SWT dengan suatu makhluknya, hendaklah ditakwilkan. Dan daripada isi penceramah bahawa penggunaan tafwid secara umum yang digunakan oleh penceramah itulah yang telah menyebabkan kekeliruan kepada orang awam. Dalam persoalan di mana
Di manakah Allah Subhanahu Wa Taala? Kekeliruan ini semakin bertambah apabila penceramah menyebutkan tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj oleh Nabi SAW di atas langit sebagai dalil bahawa Allah tu di atas langit dan tidak bertempat. Penceramah sememangnya menggunakan cara tahfidz. Tetapi pendekatan yang digunakan adalah sangat tidak selari dengan dalil yang telah disebutkan. Dan yang boleh disimpulkan daripada video tersebut, penceramah telah membawa kekeliruan dalam membahayakan kepada masyarakat awam dalam penyebaran akidah umat Islam. Itu sebagai umat Islam, hal akidah seperti ini tidak boleh diterima secara membuta-tuli kerana ia boleh membawa kepada jalan kesesatan. Dan penting juga untuk kita mengetahui atau mempelajari tentang sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Apabila berlaku persoalan atau kekeliruan seperti ini, kita dapat kenal pasti hujah yang disampaikan oleh penceramah sama ada ianya betul ataupun salah. Dan akhir sekali, pentinglah untuk kita seluruh umat Islam untuk mengambil tahu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu akidah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.